baru nak start. Tak lagi. Elok. Razif cakap apa tadi Razif? Pasal apa? Aziz kata tukarlah background hutan. Oh, tak boleh nanti nak tunjuk barang tak clear. Oh betul Aziz kata Barang apa tadi. kau nak tunjuk? Ada macam-macam ni pisau, parang semua ada. Baik. Kau jangan macam-macam. Chris ada Chris. Oh, Chris Kentut. ada Okay, satu. teruskan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan semua. Hari ni saya lah punya giliran kan. Tapi kalau saya nak cerita pasal scuba, memang kita budak baru belajar lah. Memang tak layak langsung. Jadi saya cerita apa yang saya biasa tentang walaupun biasa pun biasa-biasa je. Bukanlah expert mana. Cuma kita ada belajar. Belajarlah sikit-sikit dalam kursus-kursus ikhtiar hidup apa semua kan. Cuma hari ni nak cerita pasal go back. Go back ni nama lain dia bug out bag, grab bag, emergency bag. Dia satu bag, contoh bag besar ni, grab bag saya 20 liter je. Kalau emergency, saya akan capai bag ni dulu. Segala benda ada dalam bag. Itu dah dinamakan go bag ataupun bug out bag. Macam tu. Okay. Ni kita nak cerita tentang sambil saya cerita nanti, cuba kita percambahan idea Saya letak kat sini komen tu. Kat situ. Komen saya, beras, air, kompas. Kalau lah kita diberi pilihan masuk hutan, 3 benda je kita nak bawa. Apa kita nak bawa? Cuba komen-komen. 3 benda je yang kita nak bawa. Okay. Secara mukadimahnya, ada 2 kejadian yang saya nak share ringkasnya. Dulu pernah dengar tak budak umur 19 tahun nama dia Amira tak silap. Dia sesat terlepas daripada kumpulan dia dan sesat selama 19 hari. Dan dia bertahan berjalan sampailah 19 hari tu dan dia dijumpai. Okey, itu kes yang pertama. Yang kedua, ada satu orang runner berjogging, dia pakai backpack dia untuk climbing, kemudian dia bersorang saja, kemudian dia jatuh dalam satu gaung. Bila jatuh gaung tu, dengan keadaan kaki dia patah dan lebih malang lagi tangan dia terselit dekat celah batu. Tak boleh tarik. Jadi dia terperangkap selama 72 jam. Sampai akhirnya selepas dah hujung tu 72 jam dia tak boleh tahan, air pun tak ada, sampai dia minum air kencing dia sendiri. Akhirnya dia potong tangan dia menggunakan pisau yang tumpul. Memang cerita tu ada di movie kan, 72 hours kalau tak silap saya. Okay, itu cerita-cerita tentang survival lah. Jadi hari ni kita nak tahu tu antara jawapannya tu. Pisau, lighter, air. Baik tu, baik. Okay. Jadi hari ni saya nak tunjuk sedikit go bag. Go bag ni saya pecahkan pada 3 sebenarnya. Okay, ini saya 20 liter. Parang, lighter, kompas. Cantik je. Okay, ini 20 liter. Ini main go bag. Kemudian dalam main go bag ni ada second go bag. Kecil Dalam second go bag ni ada first go bag. Okay, tugasnya kita tengok kita punya tujuan. Kalau memang nak masuk hutan, memang saya bawa ni full. Kalau nak pergi yang agak-agak kita boleh bawa besar ni, tak apa-apa, saya bawa ni. Kalau nak pergi light berjalan 16 km ikut ladang sawit contoh, saya bawa ni ringan sikit. Jadi go bag ni kita nak kena pilih barang yang penting dan ringan. Jumlah keseluruhan berat bag go bag saya ialah 4 kilo. Boleh je saya kurangkan kalau saya nak kurangkan boleh. Okey, jadi hari ni kita nak tengok apa isi dalam go bag tu. Jadi saya sharekan sikit. Oh, mana hilang kat ni. Oh, okey. Belum nampak Okey ada. Alright. Air lemon tu Lemon kosong ke lemon scam? Air lemon lah dengan asam buih apa semua ni. Dengan gula-gula sikit Haji pun. Gula tak ada. Alright, okay, ni dia go back dan asas ikhtiar hidup ketika sesat di hutan. Okay, sikit simple lah lebih kurang. Adalah sikit-sikit kan. Okay, kita tengok yang saya sebut tadi. Okay, ni go bagnya 20 liter yang full. Okay, yang ini yang second go bag. Size dia besar tadi tu.
Yang ini first go bag. Okay, kita tengok yang first dulu. First ni maknanya yang paling penting lah. Barang-barang yang paling penting. Okay. Pertama, dalam ni, yang paling penting bagi saya adalah sumber api. Ni dia sumber api. Okay, kita ada ni sumber api. Okay, kemudian ada pisau. Ha? Slide tak gerak pun, duduk slide satu tu je. Oh, ya ke? Ha. Ni gerak tak? PowerPoint yang first slide sebab tu bagi yang ni? boleh tu boleh. Klik kena klik. Okey, kena klik tak apa. Macam ni nampak lah. Nampak. Okey. So kita tekan next je lah. Okay, ni second bag. Okay, ni first. Okay, ini yang itu nak bandingkan. Bandingkan size. Saja je, bukan apa Seman tertanya-tanya. Kan, so kita awak join nama aku. Okay, kalau kita tengok kat sini, first apa yang ada dalam go bag tu ini, sumber api. Magnesium rod ataupun lighter. Tapi paling yang saya first akan guna adalah lighter lah. Magnesium rod ni, dia memang dalam keadaan basah pun kita boleh guna. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak guna magnesium rod ni. Okay, yang kedua multi tools. Multi tools ni ada pisau-pisau kecil lah. Okay, yang ini. Ini dalam bag yang ringan lah maksud saya. Saya tak bawa barang yang berat. Okay, yang ketiga sumber air. Ini adalah water filter. Kita boleh gunakan water filter ni untuk terus minum air di lopak air. Ataupun dalam air sungai. Okay. Okay, yang keempat, seterusnya ni ialah survival bag. Ini besar. Bag dia kita boleh masuk dalam tu. Dia macam bag mayat lah senang cerita. Warna orange masuk untuk perlindungan daripada suhu. Okay, hujan, sejuk dan sebagainya. Okay, kemudian flashlight, lampu. Makanan, sebab tu makanan ada lagi dalam beg yang kedua, yang ketiga tadi tu, yang main. Tapi ni makanan yang simple untuk dapatkan tenaga segera je lah. Lagi satu, saya pilih madu dengan Cloud9 ni. Satu sebab dia murah, lepas tu dia tahan lama. Kita simpan go bag setahun pun Cloud9 ni masih boleh tahan. Sebab tu saya letak dalam go bag. Okay, kemudian whistle. Whistle ni memang kena whistle yang padu lah. Okay, kalau tahu whistle ni adalah whistle yang paling kuat di dunia ni. Dia punya jenama Storm, US punya ni. Okay, kemudian kompas. Okay, itu dalam go bag pertama. Okay, bila dalam go bag kedua, ini dia barang-barang. Yang ini pisau. Okay, ada dua pisau. Ada ubat, PCM ya, paracetamol, Panadol. Kemudian makanan, kurma. Okay, tali dan juga kokus. Kokus tu lilin askar lah. Okay. Oh, saya dah. Okay, yang ni. Ini kalau kita tengok saya punya pisau ni, dekat situ perasan nama kan, ada nama kan. Ini macam dog tag tentera. Tentera kan pakai rantai tentera tu kan. Dia punya maklumat diri dia ada tercatat dekat dog tag tu. Jadi andai katalah kita orang jumpa mayat je, tak tahu siapa dia, dengan adanya ni orang tahulah maklumat kita kan. Okay, ini apa yang ada kat situ? Oh, ni nampak tak nampak Nampak. Nama saya Islam Malaysia Malay. Betul. Whisky 2 kilo Oscar 1982 B+. Nombor telefon my wife Scout Johor. Cantik. Tapi kagum Ga boleh sebut Nai Whisky tu kilo Oscar Mike tu. Belajar Ga. Alah, halus. Apa dia? Tadi sebut apa ni? Okay, continue. Yang ini adalah tali perekod. Tali perekod ni kira tahan lah untuk pelbagai kegunaan lah. Yang ini memang saya bawa 100 feet lah. 100 feet, 30 meter. Kemudian kurma. Okay. Kalau sebut tadi tiga benda utama yang saya akan bawa. Yang pertama saya akan bawa lighter ataupun magnesium rod lah. Okay. Yang kedua saya akan bawa parang. Yang ketiga saya akan bawa kurma. Kenapa? Nanti sekejap lah kita cerita. Okay, ini pisau neck knife, di leher.
Ini kokes yang saya cakap tadi untuk kita menghidupkan api. Sebenarnya kalau kita nak masak Maggi, satu kokes ni boleh masak satu Maggi. Kita rebus air sampai mendidih, satu je ataupun dua lah. Kan? Inilah main. Dalam main tu tadi, ini ada pisau yang besar. Boleh kita kata mini parang lah. Okay. Kemudian ada fly sheet 3 meter kali 3 meter untuk pelindungan. Ada handy toki. Handy toki, okay, untuk perhubungan. Kalau misal kata kita punya range, frekuensi kita tu masih dalam range, insyaAllah kita boleh dapat. Okay. Kemudian ada box untuk ubat-ubat. Ubat-ubat ni terpulang. Apa yang kita biasa guna. Tapi bagi saya PCM pentinglah, Panadol. Kemudian ubat-ubat lain tu yang kita fikirkan jika perlu, dan ubat-ubat luka lah yang penting sebab banyak berlaku luka kan jika sesuatu ni. Okay. Kemudian lightweight poncho. Dia tengok 6 bulan sekali saya akan check. 6 bulan tengok expired. Sebenarnya dekat belakang tu saya tulis expired berapa, bila-bila macam tu kan. So kita ni lah tahu. Okay, penuh lightweight poncho. Dan ini beberapa peralatan lain lah. Apa tu nampak? Cermin. Lepas tu yang hitam tu, itu ialah pengasah pisau, pengasah parang. Ada batu ladung, ada Apollo punya kan dengan mata kail. Sebenarnya ada tali pancing tu, tapi cari-cari tu ni mana tak agak masa mancing keluar kan. Okey, ini. Dan yang dalam tu ialah Quran kecil. Okey, ini adalah headlamp, lampu flashlight, lipstick. Okey, ni lipstick penting ni. Okey, baik. Ada orang Cikgu Rodi punya gambar ni? Nampak kan lipstick kan? Nampak. Okey, ni lipstick. Tak, ini memang ada dalam beg tu ke? Ada. Nanti saya tunjuk lagi. Lagi saya tunjuk. Okey, mercun bola. Mercun bola dengan mercun apa tu? Saya panggil mercun naga. Betul? Sama? Okey, lagi kita cerita. Okey, Mestin. Hari ini 3 tahun pun tahan. Tahan. Tak. Zakat ni boleh betul ni. Betul. Okey, Mestin. Okay. Kemudian ini optional lah, tapi saya suka pakai gergaji untuk potong sebab dia tak sakitkan tangan, dia cepat gergaji berbanding parang lah. Okay. Kemudian last sekali ialah cap yang waterproof. Okay. Baik. Alright. Okay. Mula-mula sekali saya nak cerita tentang apa parang atau pisau yang sesuai sekali untuk kita bawa, survival punya. Okay. Saya punya saiz kecil je. Ini saya parang lah. Ada juga parang yang besar, 10 inci macam ni. Kan? Parang macam ni banyak. Parang-parang macam ni. Tapi yang ini lebih sedap guna, parang Sarawak ni. Lagi satu parang yang custom ni pun memang sedap guna. Tapi dia berat. Jadi saya pilih yang kecil. Tapi dia kegunaan dia boleh pelbagai. Okay, kita tengok ciri dia. Okay, first kali yang paling penting dia adalah full tank. Full tank ni bermaksud daripada hujung sampai ke hulu dia adalah sekeping besi. Dia punya pemegang kapit. Tu full tank. Kalau macam ni nampak jelas ke kot? Kalau yang hitam ni nampak jelas. Kan? Ni full tank. Dia besi sekeping, hulu kapit. Kalau yang ini besi, ini ialah puting. Okay, puting ni dia masukkan besi tu dalam pemegang ni. Ini puting. Ini bukan tak bagus, takut tanggal. Kalau yang full tank tadi tu, dah tentu-tentu dia tak tanggal. Okay, itu dia. Alright. Ini parang lah. Saya kata walaupun dia saiz pisau, tapi saya jadikan dia juga parang sebab saya nak lightweight. Okay. Memang kalau kita tetak pokok, kita nak tebang pokok kan, kita tetak. Kadang-kadang tak ada tenaga untuk tetak kalau saiz kecil. Kita gunakan kaedah yang paling baik ialah kita letak di kayu dan kita ketuk atas je. Macam tu. Itu lebih baik dan lebih selamat, ketuk atas.
Okey, itu kaedahnya lah kalau gunakan pisau untuk kegunaan parang. Okey, saya biasanya saya akan bawa 3. Sini 1 yang utama, kemudian utility knife. Utility knife ni biasa kita selit di pinggang lah. Okey, utility knife biasa saja untuk potong-potong apa saja. Okey, dan juga andai katalah semua go bag ini hilang, parang tercabut, saya ada satu lagi di neck knife. Neck knife ni kita masuk dalam baju. Apa-apa pun dia tetap berada di badan. Neck knife ni kecil je. Macam tu je. Tapi macam mana pun dia tetap boleh memotong. Kalau kita sambung pada kayu, dia boleh jadikan senjata. Kan? Walaupun kecil pun boleh juga memotong. Dengan kaedah sama juga tadi. Letak di kayu dan kita ketuk atas dia. Kalau kita ketuk macam ni, patah lama-lama kan. Kalau macam ni, dia tahan. Tak ada masalah. Okey. Okey, itu tentang inilah, tentang senjata lah. Tiga barang yang bawa. Okey. Kemudian, okey, yang penting yang kedua ialah lighter. Lighter dan juga magnesium rod. Boleh tak bawa ni lah? Ni boleh tapi lambat lah. Kan? Ni lagi cepat, terus nyala je. Kalau Macam saya lah. Macam mana tu magnesium rod tu? Tu cara nak guna ke? Kita nak buat demo sikit. Magnesium rod ni, kita gunakan tinder ni. Tu dia nampak lah. Okey, tinder ni sama ada kita buat sendiri. Macam ni kita guna kapas saja. Kita gunakan kapas, wool curtain. Nak lagi bagus, kapas ni kita letakkan dengan Vaseline. Vaseline kan? Vaseline kita ambil kapas, letak je di Vaseline tu, di kapas tu. Kemudian kita simpan dalam bekas. Jadi dia cepat terbakar. Kalau tak ada pun kita gunakan apa sahaja barang-barang daun-daun yang cepat terbakar. Saya contoh macam ni kita hanya goreskan saja macam ni. Okay, yang ini yang tak ada Vaseline, yang ini yang ada. Kita buat yang ada dulu lah. Kan terbakar. Ui mak ai. Baik. Okey, nyala. Okey. Kalau kita bandingkan kedua-dua ni, bila kita guna Vaseline, dia lagi lama terbakar. Dan juga api dia lebih kuat. Jadi sempatlah dia nak bakar ranting-ranting kayu sampailah dapat yang besar lah. Okey, itu kemahiran lain lah untuk menghidupkan api. Tapi yang ini bagus, magnesium rod ni, sebab dalam keadaan basah pun dia masih boleh guna. Kalau lighter kita masuk dalam air sungai, nak bagi kering dulu. Kan? Macam itulah. Dan lighter ni dia akan habis lah. Kan? Kalau magnesium ni, ini dah berapa lama pakai. Berapa kali demo dah. Memang. Kalau magnesium tu macam yang Mamat tu jual dah. Ada ke? Itu cerita lain. Itu yang tu boleh makan, yang ni boleh hisap. Tak boleh. Kalau itu makan magnesium keluar api lah badan mai. Tu dia panas tu. Okey, ini dah padam hidup lagi lah kan. Okey, macam tu lah. Ini cerita tentang magnesium. Alright. Cikgu Rodi, macam batang magnesium tu nak cucuk rokok boleh tak? Tak boleh. Pasal dia api dia ni, dia api serpihan api. Kan, serpihan apinya tu. Jadi dia spark. Bila spark, kira dah cucuk. Dah, bukan aku fikir bila naik boat lepas diving tu, nampak tak? Ni boleh makan ayak mana? Nampak tak kan? Kan lepas diving kan selalu jujur basah kan tu ya? Kalau kata boleh tu memang aku suruh Cikgu Rodi order lah satu. Weh, Shopee banyak jual oi. Dah, aku buat hidup selama ni bawah ini tahu benda ni ada magnesium rod nama dia. Selama ni aku tahu magnesium makan tak mau bagi COVID lah. Aduh. Sebenarnya kat leher saya ni pun ada ni. Dekat neck knife saya ni ada magnesium rod juga. Nampak aduh. Jadi kalau kiranya ini je yang tinggal pada badan kita pun kita masih boleh buat api lah. Kan? Macam ni sama juga. Macam tu. Masih sama kita gunakan apa sajalah yang boleh gores. Batu pun boleh, kita ambil batu gores ke. Macam tu. Razif nak fikir nak beli je tu. Dah bukan. Tadi dia kutuk mengangkat lah ni Cikgu Rodi mengangkat bhai. Nampak? Baru hantar. Nyesal tinggalkan mengangkat. Aku sebab tak bisa masuk mengangkat, tak apa.
Baik, tentang yang seterusnya yang penting, makin lama makin inilah yang pertama penting lah kan. Okey, ini dia adalah water filter, water ration filter. Sama ada kita gunakan dia dua direct, sedut air dekat lopak, direct je. Ataupun kita masukkan air dalam bekas ni, kemudian kita masukkan dan kita squeeze daripada atas. Itu squeeze. Jadi ini pun dalam yang pertama tadi, batch yang pertama saya tadi tu. Okay. Yang tu dia berapa lama boleh tahan tu? Ini lama ke? Ini berapa 10,000 gallon ke apa dah. Dia punya apa ketahanan dia. Kita nak masuk, bukannya nak masuk hutan, kita sekadar standby je kan. Tapi air garam boleh tapis tak? Air garam kalau macam ni dia benda tu susah nak cakap air garam ni. Tapi boleh cuba, nanti kita cuba. Cuba perah kan, cuba rasa. Kalau hilang dia punya garam, kita beli. Ya. Tengok ni. Itulah contoh soalan Seman tu. Yang tadi saya tanya on behalf tu sebab saya tak mahu dia keluar soalan macam ni lah Cikgu Rudi. Kalau nampak tak? Betul. Okey, sebenarnya yang penting adalah kurma. Saya akan bawa pack macam ni kecil ni dalam 20 biji kan. Jadi untuk tahan seminggu sehari 3 biji seorang lah kan. Boleh. Sebab masa dalam hutan kita tak tahu kita jumpa makanan ke tidak. Yang penting adalah energi. Jadi kita bukan nak kenyang pun. Kita nak tenaga saja. Jadi kurma ni makanan yang banyak tenaga, dia tahan setahun dalam beg pun tak apa. Jadi kan ini simpan. Mana saya pernah dengar satu ceramah ustaz, dia kata kenapa tentera Islam berjaya menang perang, salah satunya tentang kurma lah. Sebab tentera salib bawa segala binatang-binatang nak makan, tentera Islam bawa kurma kan, dia tahan lama dan juga banyak tenaga. Salah satu tempat ni. Okay, apa kegunaan elastik tadi ni? Satu, dia sebagai senjata untuk memburu binatang. Okay, kemudian dia juga gunanya mecun naga ni tadi. Kalau kita bakar dan kita tembak di udara, mecun naga ni dia akan keluar api-api. Itu sebagai satu signal untuk bagi tahu kita berada di mana, terutamanya bila kita nampak helikopter yang search and rescue kita. Jadi inilah mecun naga punya function. Mecun bola untuk kita menakut-nakutkan haiwan lah dalam keadaan kecemasan. Tapi kalau kita letak mecun naga kat elastik tu sempat ke? Sempat, saya bagi semain. Tempat. Setiap sampai tunggu sumbu. Tak, kalau Seman mesti tak sempat. Sempat. Seman patah balik. Baguslah, aku tak banyak benda yang aku tak tahu lah. Okey, yang ini kokus. Kokus ni lilin askar lah orang panggil. Yang saya bagi tahu tadi tu. Ini memang biasa saya bawa sebab malas nak cari penghidup api lain-lain. Guna kokus ni je dah boleh hidup api. Jadi saya pakai yang senang lah. Okay. Yang lain boleh je. Okey, saya bagi satu tips. Kalau katakan kita sesat kat hutan, lepas tu dalam keadaan hujan, kita ada lighter. Nak hidup api, kayu semua basah. Jadi macam mana kita nak hidup api, kayu basah dalam hujan? Okey, kaedah dia, kita cari satu batang kayu yang dah mati, yang kat tanah, kita belah dua, belah empat. Jadi yang basah bahagian luar, yang dalam kering. Yang kering tu kita raut halus-halus sampai dapat tinder, sampai dapat rautan yang halus. Yang itu kita bakar untuk menyalakan api. Lepas tu bila dah nyala, kita masuklah ranting-ranting kecil sampailah kayu-kayu besar. Yang penting masa nak nyala je. Tu tips untuk menghidupkan api menggunakan kayu yang basah. Okay, ambil yang belah dalam. Alright. Kenapa tu? Okay, apa lagi nak cerita ni? Okay, sekejap. Walkie-talkie. Handy talkie ni, dia nasib-nasib je. Kalau ada orang lain buka frekuensi yang sama, jadi kita dapatlah kontak. Okay, biasa dalam radio amatur untuk calling station kita panggil V40 kan. V40 tu ada frekuensi khas dia. Kalau radio station memang dia tahulah. Jadi ini kita boleh buka sekali-sekala dan cuba panggil. Tak ada orang nyaut, matikan. Nanti dalam tempoh lagi 2 jam lagi, buka lagi, panggil lagi. Dan kalau nak dapatkan
panggilan yang mantap, kita berada di tempat yang tinggi lah. Jadi dia lebih dia tak ada halangan untuk frekuensi tu sampai. Okay. Kalau walkie-talkie macam ni, handy talkie. Biasa orang sebut walkie-talkie kan, sebenarnya nama dia handy talkie. Handy talkie macam ni 5 km tanpa halangan. Masuk halangan, dia akan reduce kurang-kurang macam tu. Okay. Ini VHF punya. Baik, tentang lampu apa semua kita tahulah. Tak ada cerita panjang. Okay. Quran, ini saya pun baru belajar tentang Quran ni. Betul juga, sebab tu saya letak dalam go bag saya ni. Sebab apa? Bila kita dalam hutan, kita dalam keadaan keseorangan, kita mesti takutnya. Malam dia akan malam yang panjang. Jadi bila kita ada Quran, dia macam lega sikit. Tak kat dada kan. Kita pun boleh baca. Jadi dia melegakan hati kita. Yang ini yang untuk Quran ni sebenarnya untuk kita punya rohani, untuk jadi kuat. Okey. Baik. Sekarang saya bagi tahu topik yang kedua lah. Topik yang kedua tadi ialah apa kita nak buat kalau dah sesat dalam hutan. Kadang-kadang kita fikir bila masa kita nak sesat dalam hutan, masuk hutan pun tak pernah kan. Tapi macam saya cakap, benda kadang-kadang tak jangka. Saya ambil paling contoh, paling senang, kita tak tahu tiba-tiba musuh serang negara kita kan. Mana-manalah negara serang negara kita, masa tu kita orang semua lari dan ada kemungkinan orang lari ke dalam hutan. Masa tu kalau tak ada barang-barang macam ni, susah kita nak hidup dalam hutan. Agak susah. Boleh hidup agak susah. Okay. Jadi kalaulah kita tersesat dalam hutan, perkara pertama yang kita nak buat first, satu, bertenang. Jangan jerit, istighfar banyak-banyak. Itu paling penting lah supaya kita boleh berfikir. Yang kedua, berpatah balik. Cuba jejak kesan rakan-rakan yang ada dan juga sambil kita berpatah balik tu, kita tinggalkan kesan. Nak tinggal kesan, ada juga yang senang. Kalau arah kita tu sama ada kita patahkan ranting, macam tu mana kita arah kita ke sana, jadi orang tahu kita arah ke sana. Ataupun kita ikat rumput, kalau kawasan berumput, ikat rumput, halakan hujung rumput ke arah yang kita pergi. Atau batu besar, batu kecil, tiga batu. Batu yang paling kecil tu adalah hala tuju kita mana tu besar, kecil, mana kita tuju ke sana. Jadi itu adalah isyarat sulit dalam pengakap lah. Tapi bila saya tengok-tengok, rupanya isyarat ni dia memang worldwide. Orang gunakan itu untuk tanda arah. Dan juga kita boleh ikat sesuatu benda. Contoh dalam go bag kita ada ribbon, ada tali kan. Kita potong kecil-kecil, kita ikat pada ni. Jadi kalau search and rescue, dia tengok tali tu, dia tahu kita ke arah mana. Okey, itu. Kemudian kalau penat, berhenti rehat di akar bani. Itu pilihan lah. Akar bani tu tahu tak, pokok yang besar ada akar terkeluar tu. Dia macam terkeluar kan. Itu panggil akar bani. Jadi, okay Yus, no problem. Okay, ataupun di batu yang besar. Jadi bila ada benda kat belakang kita, biasanya segala apa yang ancaman dia akan bila kat depan kita sedar, kat belakang kita tak sedar. Jadi sebab tu kita duduk kat belakang batu yang besar atau bani supaya kita nampak apa benda yang ada kat depan kita. Kita untuk rehat. Okey, kemudian yang keempat, jimatkan makanan dan minuman yang ada. Yang kelima, buat api. Kalau dah nak malam tu, pukul 5 sebenarnya hutan dah gelap sebab dalam keadaan pokok-pokok yang rimbun, 5:30 tu dah gelap dah. Masuk pukul 6, 6:30 lagi gelap dah. Okey, buat api dulu. Lepas dah buat api, buat tempat pelindungan. Kalau ada macam ponco macam dalam go bag ni senang lah. Kan? Kalau tak ada, itu kita kena usaha pakai daun-daun lah. Tu ilmu lain lah. Okay, daun-daun, pakai plastik kan. Macam ni saya bawa tadi ni, ini adalah plastik. Boleh je kalau tak sempat, kita pakai je bag, survival bag ni. Ini panjang, besar. Betul, besar. Besar. Jadi ni orang panggil bag mayat sebenarnya. Bag mayat lah. Survival. Kalau dalam keadaan sejuk, inilah ni. Dulu masa saya pengangkap kecil-kecil dulu, tak mampu beli survival bag. Saya beli plastik hitam besar. Plastik sampah. Jadi kalau camping sejuk, masuk dalam plastik sampah tu. Dia cover lah badan kita sikit daripada air dan hujan kan. Kalau hujan. Okey. Kemudian, dah bina tempat perlindungan, kita stay di tempat perlindungan tu 3 hari. Kenapa 3 hari? Sebab hari pertama kita sesat tu orang tunggu juga. Kawan-kawan tunggu sampai 24 jam. Lepas 24 jam tu barulah
pasukan-pasukan polis ni, JPAM dan sebagainya akan mula search kan. Jadi hari kedua, jadi mungkin hari ketiga tu barulah lagi tersebar, lagi ramai yang mencari. Jadi kalau kita dah bergerak awal-awal, lagi besarlah radius untuk search kita tu. Sebab tu kita kena tunggu 3 hari. Okay. Tentang makanan. Ni katalah makanan dah habis, kurma tidak habis kan. Kita nak makan, kita akan jumpa dalam hutan benda-benda yang kita rasa macam boleh makan. Kalau nak cerita tentang makanan, saya pun tak berapa pandai, sikit-sikit je. Tapi tips yang simple yang saya pernah belajar, kita tengok kalau ada burung makan, ada kemungkinan buah tu manusia pun boleh makan. Okey, kita pergi ambil buah tu. Kalau tak ada binatang makan ataupun binatang lah. Kalau binatang makan je, okey kita aim. Barang ni memang boleh dimakan sebab binatang makan dia. Kita ambil sikit, kita sapu. Ambil bahagian buah dia tu, kecuali getah dia lah. Sapu kat sini, kawasan yang sensitif. Kat bawah pelipat siku ni. Biar 5 minit, 10 minit. Tengok gatal ke tak. Kalau tak gatal, cari step yang sikit lagi. Ambil sikit, masuk dalam mulut, letak kat lidah. Tunggu 5-10 minit. Tengok ada rasa lain tak. Kalau clear, barulah kita makan dalam kuantiti yang sedikit. Tunggu dalam 1 jam. Tak ada apa-apa dalam perut, semua perut clear, tak ada apa-apa, barulah kita makan banyak-banyak lah. Jadi tu cara untuk kita test makanan tu selamat tak untuk kita. Okay. Kemudian yang ke-9, air. Sumber air, sama ada kita jumpa sungai, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, kita boleh ambil daripada air embun. Okay. Embun yang pagi-pagi tu kita jilat je lah, senang cerita macam tu kan. Ataupun daripada dalam buluh, kalau jumpa buluh bawah tu, kita ada air dalam buluh, dalam ruas-ruas buluh tu. Ataupun dalam pucuk-pucuk yang bergulung. Kalau kita tengok pucuk gulung, try buka. Ada air dalam dia. Air sebab air dia tersimpan dalam gulungan tu kan. Tu ada. Ataupun di tunggul-tunggul kayu lah. Ada tempat takungan. Kalau dalam hutan Malaysia kita, air macam tak berapa nak risau sangat. Sumber air tu tak risau. Makanan pun kalau pandai memang tak risau. Okay, yang nak habis dah ni. Yang ke-10, kita hantar alamat kecemasan ke udara. Okay. Kalau waktu siang, kita buat asap. Bakar unggun api, buat unggun api, letak daun-daun hijau supaya asap naik ke atas. So orang tahu. Okay. Kalau waktu malam, kita pasang unggun api. Okay. Andai kata, kita pun kena standby bahan-bahan yang kering. Andai kata kita mendengar helikopter. Ketika itulah kita kena timbunkan lagi, besarkan api tu. Okay. Tapi saya ada jumpa satu kaedah. Selain daripada besarkan unggun api, kita boleh guna satu kaedah. Biasa buat tak kalau main gosok periuk tu, kita ikat dengan tali ke dawai, lepas tu kita bakar, kita pusing. Jadi dia lingkaran api. Kan? Okey, kita gunakan kayu, ikatkan kain ke apa-apa tu. Jadi dah jadi macam obor tu. Obor tu kita ikat dengan tali, bila ada dengar bunyi helikopter, kita pasang dan kita pusingkan. Lagi besar lingkaran api yang kita buat, potensi lagi senang untuk helikopter nampak. Okay, itu caranya. Tapi yang paling best kalau ada laser. Laser yang suluh penjaga gol warna hijau tu. Laser jauh tu. Itu pasal malam boleh jual. Okay, laser tu paling sedap sekali kalau kita tuju pada point kan pada helikopter. Supaya bila helikopter kena laser hijau tu dia nampak lah. Dia nampak ada sesuatu kan. Itu paling baik lah. Okay. Sekarang bila dah 3 hari, kita mesti keluar daripada hutan tu. Nak keluar, cara paling asas ialah ikut aliran air sungai. Sebab air sungai ikut macam mana pun dia akan jumpa kampung orang. Daripada hutan, dia akan jumpa kampung. Kalau tak jumpa kampung sampai hujung pun, dia akan jumpa laut. Bila dah jumpa laut tu, kita jalan ikut pantai lah. Jalan ikut pantai sampailah kita jumpa perkampungan. Bila dah jumpa laut tu, maknanya kita dah keluar daripada hutan lah kan. Itu cara paling asas lah. Okay. Ingat okey dah kot? Kalau ada sikit lagi pun okey. Takut orang bosan ke apa? Topik ni kadang-kadang memang best. Plan masuk hutan ni kan ni. Bukan apa, kadang-kadang topik ni dia macam kita cerita pasal motor kereta dekat orang perempuan yang tak suka motor kereta. Kan dia jadi macam
Oh, macam tu. Tapi kalau minat alhamdulillah. Okey. Jadi ini sekat ilmu Okey, itu cerita tentang go bag hutan. Yang ini saya cerita tentang EDC. EDC ni adalah everyday carry. Bag ni saya boleh bawa di pinggang tapi berat lah sikit. Jadi setengah orang yang memang hardcore EDC memang dia bawa kat pinggang sepanjang masa. Tapi saya letak dalam kereta. Sebab mana-mana saya pergi pun dengan kereta saya. Kalau saya kena naik kereta orang, saya bawa bersama. Okey, apa ada dalam EDC ni? Benda yang penting untuk harian kita. Okay. Yang pertama, saya ada pen. Kemudian ada multi tools. Okay, multi tools ni lebih besar lah. Okay, multi tool Leatherman ni banyak lah dia punya apa? Dia boleh jadi pelayar, emergency, pisau, gergaji, sebagainya kan dalam ni. Okay, kemudian saya ada flashlight, ada lighter, sama juga sumber api, sumber cahaya, dan yang sebab kita ni kan, sebab kita dekat bandar, mana pula hilang keluar. Ni saya bawa power bank, ada power bank sini tadi, power bank kecil, 10,000 tu, okay, dan juga kabel. Okay, ini EDC ni untuk kegunaan kecemasan kita lah. Kadang-kadang bila bateri kita kong pun, kita dah putus lah kan hubungan. Sebab tu bila ada EDC ni, selamat untuk kita standby. Oh ni dia, ni kecil je, power bank ni muat kat dalam ni. So yang ini ikut keperluan kita. Cuma yang saya tekankan adalah sumber cahaya, sumber api dan juga multi tools. Untuk emergency, dia sangat berguna dalam harian. Alright. Sikit last, kalau dalam hutan, dalam keadaan bising, unggas-unggas, bunyi cengkerik bunyi, maknanya hutan tu selamat. Tapi sangat bahaya kalau tiba-tiba hutan tu sunyi sepi. Dia ada binatang buas yang lalu kawasan hutan tu. Monyet-monyet semua diam. Tu bahaya. Masa tu kita kena standby. Okay. Banyak cara untuk kita menghadapi binatang. Tapi paling asas, jika kita diterkam binatang, sebab tu kita kena ada ni lah, contoh. Jadi ni ada di badan kan. Pisau kecil je. Kalau nak cucuk harimau pun, tak tembus pun dekat organ dia. Kulit je kena. Memang out lah kita. Okay. Bila kita ada macam ni, cara last yang kita nak selamat daripada serangan binatang ialah tuju pada mata dia. Binatang apa pun bila kena mata dia akan out. Kita bersama. Kan? Pernah saya dengar cerita makcik kena serang harimau, toreh getah. Jadi dia pisau toreh tu dia hayun-hayun, kena mata harimau. Harimau lagi. Itulah ni dia. Okay. Binatang apa pula kecuali gajah. Gajah tak sampai kita kat mata dia. Okay. Gajah ni walaupun dia senyap je, kita lari daripada dia. Sebab dia akan serang kita pada bila-bila masa. Tu style gajah lah. Ada orang bagi tahu tip harimau kalau jumpa harimau. Satu, kita tenung mata dia, jangan marah dia. Apa tu kau? Coklat je? Bagi pakar pemakanan tengok. Tebu. Tekor. Tebu. Oh, pandai. Oh. Padu. Okay, tadi apa tentang harimau, kita tenung mata dia, kita bercakap dengan dia, jangan marah, jangan maki harimau. Kita harap harimau tu, sebab kita bukan makanan dia. Takut dia lalu tersempak kita je. Jadi kita cubalah. Okay, kalau beruang, kita kena tempik kuat-kuat. Tenung mata, tempik kuat-kuat dan lari. Kalau gajah tadi tu beredar lah. Tu antara sedikit lah. Kalau ni. Lagi satu, kalau kita masuk dalam hutan, kita nampak batang-batang yang dicakar, jangan pergi tempat tu, cari tempat lain. Sebab itu adalah tanda binatang buas, tanda kawasan dia. Ni kawasan aku. Baik cari tempat lain. Ataupun kita nampak gua yang kecil, jangan masuk untuk berlindung. Sebab nak masuk pun kena tengok dulu. Sebab gua kecil ni biasanya binatang buat tempat dia untuk bela anak-anak dia yang masih kecil. Contoh harimau, dia beranak dalam gua yang kecil. Sampai anak dia dah besar baru dia bawa keluar. Jadi ibu yang ada anak lebih garam lagi. Apa-apa yang datang memang dia serang lah. Okay, saya ingat sekadar tu dulu perkongsian. Harap-harap terhibur. Terhibur. Alah, baru nak seronok. Untuk apa? Oh, naik boat. Okay. Ini survival di apa? Di air. Di air. Manager merot lah. Apalagi. Aduh. Okay. Bila naik boat, yang utama adalah air. Sebab air laut kita jangan minum. Walaupun dalam keadaan haus sekalipun, dia akan bertambah haus. Jadi air itu penting. Kemudian kita bawa ni plastik besar ni, dia banyak kegunaan.
Satu, kita boleh buat tempat perlindungan. Satu lah, kalau kita naik bot tu, bot habis hanyut, plastik ni kita boleh kumpul air embun pagi-pagi tu. Jadi air dia akan kondensasi dia sejuk, dia akan kumpul dekat tengah-tengah. Kita buat lompak macam tu lah. Jadi air tu akan berkumpul. Air yang sikit tu yang menyelamatkan kita. Sebab dekat laut paling takut ialah hydration dehydrate. Hydration lah. Okay. Kemudian yang saya biasa bawa dekat laut, tahu tak budak punya apa dia panggil yang kat tangan tu, berenang tu. Yang pakai kat tangan, kita campak budak terapung tu kan. Saya biasa bawa tu. Sebab nak bawa pelampung, dia besar, bulky. Kadang-kadang pergi berjalan, saya katalah pergi Batam naik ferry kan. Saya bawa benda tu. Walaupun ada life jacket, 2 tu memang saya bawa. Sebab bila kita pakai tu, automatik kita akan terapung. Walaupun kita dalam keadaan pengsan. Tangan kita, yang penting atas ni je. Nak bagi naik atas. Cukup, saya pernah test lah. Walaupun saiz budak tu, yang besar sikit lah. Bila kita dalam air, dalam keadaan tak buat apa-apa pun, kita akan terapung. Itu antara benda 2 perkara lah dalam bot yang kena bawa. Terapung dan juga plastik, air. Apa lagi dalam bot Macam teringat tapi lupa dah. Itulah, okey. Sila, ada soalan lain. Ajib kena standby tu, nanti tak sibuk aku nak tinggal dia 3 hari. Kalau dekat laut ni laut ni memang survival ni memang susah sikit lah. Kalau laut memang kalau kita ada mata kail atau ada pin, kita ada tali, sebenarnya tali paracord ni, paracord sayur tadi tu, dalam dia ada 7, mana pula tali paracord ni, dalam dia ada 7 benang warna putih. 7 benang warna putih tu kita boleh buat tali pancing. 7 benang barulah dia balut dengan tali hijau. Sebab tu tali paracord tu boleh buat tali pancing. Tapi kalau ada tali pancing lagi baguslah untuk sumber makanan kita. Ini kalau perasan kalau saya pergi dive, saya bawa ke rumah. Confirm bawa punya. Sebab ini sumber tenaga, saya ingat Ajib tahu kot, betul tak Ajib? Sumber tenaga yang senang untuk kita dapat paling cepat ke rumah. Sebab tu saya pergi mana-mana, balik kampung, tu dia nampak. Dah keluar dari rumah kau. Memang ada dalam bilik aku, memang aku simpan. Aku memang suka makan kumau. Ini lupa nak beritahu tadi ni. Mungkin tadi dia nampak tadi kan. Ini adalah pengasah pisau. Pengasah pisau yang lightweight, ringan. Jadi boleh je asah pisau kat batu. Tapi yang ni senang sikit, kita letak sini, tarik. Macam tu, dia tarik. Macam tu lah, ini pengasah pisau yang ringan. Macam tu lah ceritanya. Apa kegunaan cermin? Biasalah, kita nak pancarkan supaya orang daripada jauh nampak yang kilat-kilat macam tu. Alright. Tak, mula-mula tadi ingat cermin tu, kot nak shaving ke apa-apa. Tak, itulah kegunaan dia. Ceritanya tu. Kalau nak tengok, ini koleksi parang-parang saya lah kalau ni. Ni macam-macam sebenarnya. Dia pelbagai lah. Semua ada kegunaan masing-masing lah. Sembelih apa semua kan. Ada parang kapak pun ada. Yang ini pun salah satu ilmu. Ini kalau biasa dengar penawar hitam, kayu penawar hitam, kemuning hitam kan. Dia kayu pelbagai guna. Ada orang selamat, ceritanya lah orang selamat daripada sengatan lebah sebelum dia pengsan, dia masuk dalam mulut dia. Lepas tu dia pengsan. Tapi dia selamat sebab katanya air liur dia tu dah bercampur dengan kayu ni, dia jadi macam ubat. Ini ubat-ubat orang lama-lama. Saya buat kitchen dekat bag. Emergency, kadang-kadang bila kita dah tak ada cara apa, kena sengat apa-apa, kita pun tak tahu, kemam je lah, kok boleh baik kan. Itulah, salah banyak juga kayu-kayu lain.
Tak pandai sangat lah, tapi itulah kadarnya. Itulah cikgu kalau nak tahu. Kan? Cikgu memang padu babe. Bab-bab ni. Tahu aku stay tak berangkap lah dulu. Masuk KRS apa benda lah, tak tahu dapat apa. Itulah Haji, hang tadi kutuk mengakap. Tengok. Tapi lah ni kalau budak sekolah KRS antara yang top tau, jangan main-main. Nak tahu apa dia speciality dia sekarang ni. Kalau JPAM ke apa tahu lah kan, polis tahu lah, PPSM tahu lah, KRS ni apa dia. Apa dia punya peranan dia. Kalau ni dalam pengetahuan saya lah, KRS ni dia akan gabungkan, dia banyak menggabungkan ilmu pengakap, ilmu PBSM dan ilmu lain, ilmu keagamaan sikit lah. Okay? Dia gabungkan, dia jadikan dalam kadet remaja sekolah. Sebab asalnya dulu kalau kita ingat masa kita tingkatan 1-2 kan kita dia KRIS, Kadet Remaja Islam Sekolah. Dia jadi KRIS. Lepas tu dia buang I tu sebab dia nak bagi orang Cina India masuk, jadi tinggal KRS. Dia punya pengasasnya pun ustaz. Itu antara tujuannya lah. Dia punya uniform dia color hijau tu. Hijau black daripada orang lain. Sebab itulah dapat nama bewok. Hijau macam ranger hutan lah. Oh. Enggak. Aku tanya je. Dah, tapi kalau kata siapa yang bayar-bayar umur kita, yang ni aku rasa memang ada gelaran untuk geng KRS ni. Kan, betul tak? Betul je? Tak tahu lah pasal aku KRS dulu. Memanglah Haji. Agak mok masuk KRS Haji. Tapi masuk tak menjiwai. Aduh. Macam dulu kan, kami kalau kata kat sekolah kan, paling lekeh PBSM lah. PBSM kan, laki aku ingat yang masuk tu semua yang yang ni lah. Pandai pun. Tapi honestly bagi tahu okay, bagi tahu ni best saya ni. Lepa tak ada lah ni, dia cuma orang tu agak lembut lah tapi okey, tak ada ni pun. Rusdi, Aswad dengan Zul. Okey. Depa ni lah PBSM dulu kini selamanya. Tapi kan lah ni kan, ya Allah jam panas. Zul tu apa yang menatang duk lari apa Iron Man, apa man tu yang jogging tu, dia masuk menatang tu, bye. Lepas tu Rusdi tu, kalau siapa ingat yang aku kata member aku yang belajar dekat Jerman yang main ambil open water dengan aku tu, ingat tak? Ada seorang kawan budak soksek main ambil open water dengan aku tu yang belajar kat Jerman tu. Dia tu hang tengok dia punya muscle macam mana lah ni. Yang Aswad tu pun duk lari naik basikal macam orang gila. Kami yang dulu ni setakat padang soksek tu 20 orang petang-petang, nak lari satu round pun mati lari. Betul tak? So dah sihat dia. Jangan duk beli. Kalau kata aku esok masuk dalam YouTube video ni, janganlah duk mengutuk geng-geng BSM. Apa tak tahu after 20 tahun apa jadi. Aziz, dia keluar ayat backup pula. Tak ada. Weh, yang ni betul hang tanya budak soksek best aku. Memang gila babe. Kita yang main suka macam orang gila pun tak boleh ni. Okay. Rodi, Jun, Cikgu Rodi. Cikgu Rodi, perkongsian yang amat menarik. Risau juga pasal kita tak tahu orang minat ke tak kan bab ni. Tapi ni ilmu lah kan. Tak, saya memang banyak benda saya tahu lah. Tak boleh Cik? Dah start kena benda tu. Terbaik. So next session hari Sabtu Sabtu. Haji dah? Balik laut.
Balik laut. Balik laut. Tak ni, bukan rehat je. Hari je. Sempat Boleh dengar. Tapi tak boleh. Helmi punya giliran bah. Ya, tugasan tak tentu bos. Chin mana Chin? Chin dia lari tu dah Chin. Oh, betul kan? Nanti aku tanya dalam grup. Kan lah. Kau lagi. Betul. Banyak sekarang ni bos. Giliran Chin giliran Chin betul. Nanti kita tanya Chin. Azek apa khabar tu? Tu sebelah tu ni. Dia tak nak tunjuk. Razif, aku terpaksa makan benda ni sebab apa? Expired 1.9. Apa dia tu? Expired ke best before? Best before. Best before. Esok boleh makan. Ha? Esok boleh makan. Pasal apa pula? Dia kalau best before, Ha? kalau kata dia tu masih kondisi dia cantik lagi, tak ada kulat apa semua, dia boleh makan lagi. Oh. Expired lah, tak boleh makan. Ni tulis best before. Mana kata esok kalau molek lah. Macam roti kan best before kan. Hari ni best before. 3-4 hari lagi kalau molek, tak ada kulat, tak ada apa, baru okey, boleh makan lagi. Simpan molek dalam peti. Oh, mana kata aku duk buang tu boleh makan lah selama ni. Ya ke? Buat tak buang. Tapi ni tak apa gaji makan malam-malam ni. Aku tak nampak jauh tu. Original apa tu? Puding. Apa tu? Apa benda ni? Puding Makan lah. Tapi gula kat bawah ni aku tak ambil lah gula, aku ambil atas ya. Lah. Kata makan. Dah aku dekat Razi akhir-akhir tak minum lah ni. Betul. Akhir-akhir tak minum lah, betul tak minum lah, lama tak minum. Weh, rasa 6 bulan apa tak minum ya guys. Cemerlang.